Satu hari Imam Syafi'i pun masuk dalam majlis ilmu. Masuk, tengok-tengok ayah angkatnya Imam Malik tengah duduk mengajar. Imam Syafi'i pun duduk belakang tiang. Jadi dia nak tahu Imam Syafi'i duduk belakang tiang. Itu saya Imam Syafi'i. Baik. Jadi dia belakang tiang. Bila duduk belakang tiang, duduk mengajar. Imam Syafi'i Imam Malik mengajar. Bila Imam Malik mengajar, satu sifat Imam Malik, dia suka tanya anak buah. Kita anak buah tanya tu guru, tapi Imam Malik tanya anak murid dia. Bila tanya anak murid dia, tanya soalan. Imam Syafi'i duduk belakang tiang. Dia khabar orang sebelah dia. Jawapan dia macam ni. Orang lain tak ada nak jawab. Duduk sebelah Imam Syafi'i itu, tapi tak duduk belakang tiang. Mana duduk sebelah tiang. Dia boleh jawab. Kali tak ada orang boleh jawab, dia angkat tangan, ada dia boleh jawab, dia pun jawab. Imam Malik kata macam Imam Syafi'i. Macam Imam Syafi'i kata tu. Ada dah pengganti Imam Syafi'i. Tanya lagi soalan. Sebelah tu tanya Imam Syafi'i, kenapa jawapan dia? Imam Syafi'i pun ikut balik tiang tadi, dia pun khabar jawapan. Orang lain boleh jawab, orang yang sama lagi jawab. Dia kata macam Imam Syafi'i. Macam Imam Syafi'i. Tanya lagi soalan yang terakhir. Dan Imam Syafi'i, Imam Malik tahu tu, tidak ada orang lain dah yang boleh jawab kecuali Imam Syafi'i. Tanya soalan. Imam Syafi'i beritahu pada orang sebelah dia. Lalulah dijawab orang tadi. Imam Malik kata, Syafi'i, aku tahu muda belakang tiang. Keluar. Tengok keluar sungguh. Baru orang tahu, bukan dia jawab, niru. Ambil jawapan orang rupanya. Jadi gitulah nak kenal Imam Syafi'i yang duduk di belakang tiang. Okey, baik. Maka kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, ittaqillah wa la tutfi'u hadzan nur allazi ataqallahu bil ma'as. Kata Imam Malik, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, wa la tutfi'u hadzan nur, jangan kamu padamkan nur yang ada di dalam hati kamu. Ilmu itu cahaya. Tak percaya kalau orang hafal Quran 30 juzuk, cuba dia buat maksiat sekali. Bukan suruh, mana anda kata dia buat maksiat sekali, hilang lalu. Enak atau enak pun tak ingat. Maknanya dah 30 juzuk dah. Satu hari tengok maksiat je, tak ingat terus. Tak ingat. Maka katanya Imam Malik, takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu padamkan cahaya. Cahaya ini, cahaya ilmu tadi yang Allah Ta'ala beri dengan melakukan maksiat. Bil ma'asi, dengan melakukan maksiat. Kerana orang yang melakukan maksiat terpadam cahaya hati dia. Sebab tu cara pengajaran ilmu ni, kita kena ada zikir, bersih hati. Ambil ilmu bersih hati. Barulah ilmu tu pakai hidup-hidup tu. Hidup. Jadi Imam Syafi'i pun faham. Jadi kita nak jaga hati ilmu kita ini, nak jaga dengan meninggalkan maksiat. Kenapa? Nur ini adalah cahaya yang dicampakkan ke dalam hati. Satu hari Imam Syafi'i mengapa? Tak ingat tak marah. Imam Syafi'i mengapa? Maknanya dia hafal itu ingat, tapi biasanya cepat ingat. Sekali baca je ingat habis semua. Tapi sekali baca 90% ingat, 10% tak ingat. Dah macam biasa. Imam Syafi'i. Lalu ketika itu Imam Syafi'i belajar dengan Waqi'. Nama Tok Guru je nama Waqi'. Hafal mana ni? Biasanya laju kan, hari ni lambat sangat. Lambat. Dia pun berjumpa dengan Waqi'. Syakautu ila Waqi' an su'il hifzi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada Waqi' tentang buruk hafalan aku. Lalu Tok Gurunya Al-Waqi' fa'arsyadani ila tawkil ma'asi. Lalulah gurunya Waqi' itu menunjukkan kepada aku supaya meninggalkan maksiat. Nurun wa nurullah la yuhda lil ma'asi lil 'asi. Sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala itu cahaya, dan cahaya Allah Ta'ala tidak dapat ataupun tidak dapat petunjuk kepada orang yang melakukan maksiat. Maknanya cahaya Allah tidak dapat kepada orang ahli maksiat. Sebab tu kalau kita belajar ilmu, kita buat maksiat, tak ada ilmu kita. Tetapi kalau kita belajar ilmu, tak buat maksiat. Ada orang jadi khadam, Anas bin Malik khadam saja. Khadam pada Nabi, tapi terbuka ilmu dia. Jadi melalui meninggalkan maksiat. Jadi Waqi' tanya, ke mu ada tengok benda-benda, ke ada buat benda-benda? Berasa tak ada rasanya.
Dia fikir molek-molek. Fikir, oh ada. Terpandang. Kalau tak silap terpandang kaki orang puang. Bukan memandang, terpandang. Kata tu yang menyebabkan kamu lambat sikit ingat. Lambat sikit ingat. Jadi nak beritahu, itulah dia cahaya hati. Di antara cahaya hati adalah ilmu. Maka apabila kita himpunkan ilmu di dalam hati ini, sehingga kan hati kita bercahaya. Bila hati kita bercahaya, nafsu maksiat terlebih masuk dalam hati. Apabila dalam hati kitanya ada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjabatnya atasnya. Arya ni perkara dunia duduk di atasnya, jabat ni duduk atas dia. Ataupun berlekat atasnya, lekat atasnya. Dalam hati dunia kok. Dunia dalam hati, kalau buat ibadat pun kerana dunia. Kalau dunia dalam hati. Kalau dia berdakwah, menyampaikan ilmu, tetapi dalam hatinya ada benda-benda duniawi, dunia dia buat, maka agama dia tu dinisbahkan kepada dunia. Ada kan hadis yang Allah Ta'ala bangkitkan orang yang berjihad fisabilillah. Allah Ta'ala tanya dia, aku beri kamu atas muka dunia ni buat apa? Oh, Allah Ta'ala beri saya tubuh badan, kebijaksanaan, kegagahan, saya berjihad. Allah Ta'ala katakan, zabta, dusta, kamu ini nak mendapat harta ghanimah ataupun kerana nak dapat pujian orang ramai. Bagi pula golongan yang kedua pula, orang yang ada harta. Dengan harta kamu aku beri, buat benda apa? Oh, aku buat perkara baik, aku infak fisabilillah, aku buat benda-benda yang baik. Kata Allah Ta'ala, kata kazabta, dusta, kamu buat tu supaya orang mengatakan kamu dermawan. Orang yang ketiga, ni ulama pula, dibangkitkan. Allah Ta'ala tanya dia, dah aku beri kepada kamu ni ilmu, kamu buat apa? Oh, aku duk mengajar, aku doa amal baik, aku berdakwah pada jalan Allah. Lalu Allah Ta'ala katakan, zabta, dusta, kamu buat itu untuk mencari kepentingan duniawi kamu. Duniawi kamu. Maka dalam keadaan macam tu, apabila seorang itu ada arya, ada dunia, ada selain pada Allah, kemudian berjabat di atasnya, lekat dalamnya, tidak ada lagi Allah. Kerja agama itu tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Di dalam hatinya ada selain pada Allah Ta'ala. Dan demikian lagi yang telah tersebut itu berlawanan, lawannya atasnya. Demikianlah banyak lagi. Kalau orang itu jahil, tidak akan dapat makrifat. Dan kalau orang itu makrifat, akan tidak ada lagi kejahilan kepadanya. Dan kalau ada orang itu dalam keadaan hatinya betul-betul bersih, maka tidak ada kotoran. Kalau ada kotoran, maka tidak ada lagi cahaya. Kalau ada makhluk, tidak ada Allah. Kalau ada Allah, makhluk tidak dapat ditawan atasnya. Maka demikianlah mengenai mata hati yang ada pada kita, maka tidak dapat tidak hidupkan mata hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, dosa guru kami, dosa ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-beradik kami, dosa jiran tetangga kami, dosa masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan hati kami, ya Allah, tinggalkan jadi hati kami bercahaya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan hati kami dipenuh dengan dunia, penuh dengan syahwat, penuh dengan nafsu dan sebagainya. Jadikan hati kami hati yang dipenuhi dengan makrifat kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah pintu ilmu kepada kami, ya Allah. Bukalah pintu makrifat kepada kami, ya Allah. Bukalah pintu ibadat kepada kami, ya Allah. Bukalah pintu keikhlasan kepada kami, ya Allah. Bukalah pintu taubah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikhlaskan kami, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah, daripada sifat-sifat yang keji. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada syirik kepadamu, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal ibadat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil